Oi, selamat malam you guys. Selamat datang ke Cikgu Luan Podcast. Saya Rotan. Hari ni kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan isu yang hangat-hangat sikit. Ada YouTuber yang start menerima sponsorship daripada perjudian tu semua. Saya tak nak namakan siapa-siapa sebab pada saya video kali ini bukanlah untuk kita kata apa nak ambil tahu sangat YouTuber popular ni buat apa sampai kenapa dia ambil juga sponsorship daripada benda-benda perjudian ataupun benda-benda yang let's just say melangkaui hukum agama, melawan hukum agama dan sebagainya. Sebab pada saya video kali ni saya just nak share kepada you guys satu logik kenapa mereka buat benda tu, dan yang kedua kenapa you guys ni yang baru hangat-hangat nak buat video YouTube, TikToker ni pun mungkin juga akan menjadi mangsa macam mereka juga. Saya highlightkan nama mangsa kat situ, mangsa, sebab benda ini pun bakal berlaku kepada you guys. You guys akan merasai lah apa yang YouTuber yang sana tu merasai. Sebab kita kena identify dulu daripada segi adakah YouTuber yang let's say lah korang sayang seorang YouTuber ni, nama dia Ali Ali bin Ahmad. Dan mula-mula korang follow dia macam okey tau. Dia buat video santai, tak ada apa-apa sponsorship tu semua. Tapi as time goes by, korang dapati dia dah hire staff baru, ada crew baru, ada video editor baru, ada videographer baru tu semua. And then tiba-tiba suddenly pop up benda-benda sponsorship lah. Sponsorship dalam video kan, apa semua dia jual. Main broker saham ke, main broker FX ke, apa panggil? Tak FX ke apa benda macam tu kan. Yang paling lahanat sekali judi lah. Okay, judi. Kenapa jadi macam tu lah? Kenapa saya tengok setiap kali saya follow YouTuber yang kata pun makin lama makin naik, tiba-tiba dah start ada sponsorship. Kalau sponsorship tu okey lah kan, jenis macam jual laptop ke ataupun jual barang-barang elektrik ke apa semua, kita boleh terima lagi lah. Tapi sampai tahap menerima sponsorship daripada pihak perjudian, kalau ianya bukan sebab atas faktor agama sekalipun, saya yakin ramai yang setuju perjudian ini membawa satu kesan yang teruk lah dalam masyarakat kita. Sama juga macam arak pun. Kalau arak itu pun bukan atas larangan agama pun, kalau saya tengok mudah je, arak ini menarik kewarasan kita. Faham tak? Maksudnya not even rokok, not even vape, kalau you hisap seharian 24 jam tak kat mana pun, dianya tak akan merosakkan kewarasan otak. Tapi bahan-bahan macam tu akan merosakkan otak. Sama juga dengan judi, di mana ianya akan merosakkan masyarakat lah. Sebab ianya macam satu tipu helah, di mana kononnya kita tikam, kita boleh jadi jutawan. Something like that lah. Lebih kurang. Kalau tak jutawan pun dapat lah puluh ribu ke apa kan, kononnya. Tapi sebelum dapat puluh ribu tu, ramai-ramai kena tikam. Maybe like 20,000 orang, seorang tu yang kena. Lepas tu dia main balik kan, dia main second round, dia pula yang kembali rugi. Benda-benda macam tu lah. And then kembali balik kepada pembincangan YouTuber tadi kan, ataupun TikToker, ataupun Insta famous yang baru naik ni semua. Kenapa tiba-tiba sponsorship start masuk dalam video diorang? Korang kena faham dulu. Okay, pertama sekali, biasanya YouTuber yang kita suka ni, mula-mula dia buat video hanyalah for the sake of hobi dia. Itu memang hobi dia. Dia tak buat for the sake of business. Tapi bila dah follower dah ramai, so mereka pun memerlukan staff, mereka perlukan video editor baru, kamera baru, tempat baru, semua. So cost mereka makin naik. Dalam keadaan sebenarnya, let's say lah, kalau mereka keep on publish dekat YouTube, pendapatan YouTube sekarang memang teruk lah for me. Tak macam dulu lah, senang cakap. Saya ceritakan daripada sudut saya sendiri. Saya sendiri paling busuk pun, contohlah sebulan saya boleh dapat 100 USD. So it translate into lebih kurang RM450 lah. Itu pun provided that kalau saya buat 20 video secara berterusan. Dan kalau bulan tu dapatlah 100 USD. Kadang-kadang ada je beberapa bulan yang memang saya tak dapat pun 100 USD. So saya kena tunggu bulan depan. Now RM450 tu korang boleh buat apa? Saya nak tanya. Boleh makan. Tapi makan tu pun boleh sekat sampai 20 hari bulan je lah kan. 20 hari je. Lepas tu dah kena koit duit tabung tu semualah. RM450 untuk seorang pun tak cukup. You imagine kalau mereka-mereka tadi, yang YouTuber ataupun Insta famous ni, yang dah ada staff. So let's say lah, mungkin pendapatan mereka sedikit tinggi sebab mereka mampu produce content secara frequent dan boleh jaga kualiti. Let's say lah, sebulan tu bare minimum diorang boleh dapat lebih kurang sebulan, I would say dalam like what, 250 USD ataupun like what, 1,000 lebih je sebulan. Tak cukup bang, memang tak cukup. 1,000 lebih, gila apa bang. Satu gaji orang, let's say lah, gaji minimal let's say 1,200, 1,300.
dapat YouTube tu semata-mata nak bayar seorang kru you guys. So benda tu tak memadai lah. So daripada mana duit tu mereka sponsor kan? Dapat duit kan? Which is sponsorship lah. Daripada sponsorship, contohnya majority sponsorship okey lah. Kalau macam dalam line saya, dalam saya punya market segment saya lebih kepada laptop, contoh, kamera, contoh kan, equipment, lighting kan, macam lighting atas ni contoh kan. Kebanyakannya saya dapat daripada pihak sponsorship. Dan kelemahan dia adalah biasanya sponsorship yang datang, biasanya diorang sama ada diorang sponsor barang ataupun diorang bayar duit. Tapi masalahnya produk-produk yang kata apa, yang very good ni biasanya payment tak bagus lah, senang cakap. Payment tak bagus. Okay. Tapi produk-produk yang yang kontroversi ni biasanya memang banyak lah duit yang diorang akan invest kepada you guys. And that's where kata apa, dilema antara tiba-tiba let's say lah ada email yang masuk ke dalam kita punya email, tiba-tiba ada pelawaan, ada seorang ni contohlah token judi minta you buat video RM10,000. Dan bila kita tengok RM10,000 memang banyak betul, tapi bos nak buat video macam mana bos? Bro tak payah buat video ni gempak-gempak bro. Ada promote saya punya judi dalam masa 10 saat. Saya bayar anda RM10,000. Tak ketak lutut korang nak terima benda tu. Mesti nak terima punya kan. Waktu tu korang dah tak fikir lah prinsip kehidupan korang ke, tuntutan agama ke apa kan. Korang memang dah macam dah tak fikir lah. Sebab apa? Sebab bebanan korang untuk korang nak sara hidup kru-kru belakang korang ni, ataupun korang nak sustain you guys punya business. That's where pain yang berlaku kepada most of YouTuber sekarang. Sebab apa yang kita nampak, YouTuber ni kita nampak semata-mata YouTuber individual kan. Tapi biasanya, percaya cakap saya, 90% YouTuber yang korang tengok sebenarnya buat business. Minus saya lah, saya tak buat business. Saya memang buat persendirian ataupun part time lah. Saya tak anggap YouTube ni sebagai saya punya full time. Saya tak ada apa-apa SSM tu semua lah. Kalau ada, kalau tak ada. Saya pun share kosong-kosong je macam ni. In which comes to the question, kenapa saya kata benda itu pun bakal berlaku kepada anda. Sebab sepanjang saya kenal YouTuber yang korang boleh tengok dekat luar sana, yang lokal lah kan, kebanyakan yang saya jumpa biasanya mereka tak expect pun yang bila diorang buat YouTube dan setahun 2 tahun kemudian mereka nak buat bisnes. Biasanya macam terpaksa buat bisnes sebab kepercayaan kepada kita tu dah makin tinggi, menyebabkan saya terpaksa quit saya punya kerjaya, saya kena buat YouTube ni 100%. So dia dah jadi macam buat YouTube ni satu kerjaya dia sendiri, yang menyebabkan kalau video tak ada hari tu, compromise in terms of gaji. Kalaulah dah buat sekalipun, still tak cukup untuk sara kita punya staff-staff dekat belakang kita. So pada anda pun sama juga kan. Mula-mula anda buat video TikTok biasa-biasa kan, duk gelek sana. Bukan gelek lah kan, zaman sekarang tak adalah gelek-gelek tu. Buat video TikTok education contoh kan, Tiba-tiba meletup kan. Setiap kali buat video sejuta views. Setiap kali buat video sejuta views. Kemudian tiba-tiba ada sponsorship datang kan. Mula-mula sponsorship macam okey lah kan. Maybe like promote dia punya biskut ke kan, dia punya kismis ke apa, okey lah juga. Tiba-tiba slowly upgrade, dia suruh promote kopi, okey lagi lah. Tiba-tiba disuruh korang promote produk kurus, ataupun dia orang suruh promote Android box, which is haram lah sebab dia cetak ompak kan. Tiba-tiba suruh promote judi. Biasanya kalau barang yang promote tu adalah barang yang memang haram ataupun barang yang negatif kan, biasanya diorang lah yang paling banyak ada duit. Trust me on that. Okay, barang-barang bagus biasanya mereka ni tak sanggup, ataupun mereka memang tidak ada cash untuk sponsor kita lah, senang cakap. That's where you guys kena decide lah. Bila tawaran tu dah masuk dekat dalam email kan, ini buka-buka email tau, buka tajuk je, saya bayar awak RM10,000, awak buat satu video simple. Macam tak goyang gitu kan. Itu kalau RM10,000 let's say lah tiba-tiba dia start dengan email RM50,000. Kau gila bang. RM50,000 tu adalah let's say lah lebih daripada gaji setahun saya. Siapa je tak nak kan, betul tak? Tapi apa yang menyebabkan saya sendiri tolak servis ataupun produk-produk macam ini? Sebab saya ada my own belief system lah. Senang cakap, contoh saya ni individu yang memang dah naik turun badan tu memang dah kerap lah, dah 4-5 kali. Sekarang ni naik balik. And then tiba-tiba ada seorang ni nak jual dengan saya, nak minta saya promote satu air jamu jamu-jamu produk ke benda. Yang kedua produk kurus. Dua-dua saya memang tolak mentah-mentah, walaupun anda bayar saya 1 juta. Cakap senang kan, tapi bila dia offer betul-betul 1 juta, saya pun ketak lutut lah. Tapi sebolehnya memang saya takkan terima lah. Sebab macam saya cakap tadi, mula-mula produk ini memang merosakkan jiwa dan raga masyarakat. Yang kedua, kalau saya lah kan, dia merosakkan image saya lah kan.
You guys dah follow saya selama 2 tahun kan, dan korang identify yang Cikgu Uluan ni adalah orang yang memang banyak cerita on video making dan memang clean lah, tak ada benda-benda yang kontroversi yang saya buat. Tiba-tiba saya setuju untuk promote anda perjudian. Dia macam that is so Cikgu Uluan-ish. Bukan Cikgu Uluan lah, bukan persona Cikgu Uluan untuk promote judi. Sebab saya memang against judi, dan kenapa saya nak promote judi at the first place? So benda tu akan merosakkan korang punya image by time to time lah. Korang punya fan yang lama memang korang akan tinggalkan korang. Fan baru mungkin akan stay dengan korang, tapi bila korang dah dapat satu offer yang makin pelik kan, contoh sekarang ambil judi, kemudian ambil yang scam kan, contoh ambil benda-benda yang scam, korang scam korang punya penonton you guys, and then reputasi tu akan get down. Memanglah korang dapat duit tu betul, tapi dengan reputasi yang makin turun, di samping korang menjahanamkan masyarakat kita sekeliling kita. So benda tu for me short term effect lah, hanyalah semata-mata short term, di mana kita kena go for long term lah. Kalau saya sendiri dalam media sosial, dalam YouTube, dalam being this influencer, saya nak go long term. Walaupun orang kata, Cikgu Uluan punya subscriber macam slow je Cikgu Uluan nak dibandingkan dengan YouTuber lain. Saya tak kisah pun benda tu. Janji saya buat benda yang saya rasa saya minat, dan yang kedua, korang boleh dapat manfaat. Yang ketiga, it is safe untuk menonton video-video Cikgu Uluan. Korang jangan risau, saya takkan ambil punya produk-produk ni. But yet again, kalau dah tiba-tiba keluar email sejuta tu, itu pun boleh menyebabkan saya tak jadi Cikgu Uluan lah, senang cakap. But saya cuba kata saya akan cuba tolak penawaran tersebut, dan saya harap anda pun begitu juga. Sebab for me, money is not everything lah, senang cakap. Kalau betul pun korang santak ketika itu, that's where you guys kena revise balik your whole business model. Korang kena re-strategize balik macam mana nak wujudkan income stream yang lebih, instead of focus on bigger money, tapi korang tak fikir pun duit itu datang daripada mana, dan servis mereka itu buat apa. Itu je lah yang kita nak sembang pada malam ni. Apa komen anda? Saya Cikgu Uluan, saya pergi. Saya Hutan. Bye-bye.